Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamun asy-syafi'in wa khususan ila sahibi hadzal kitab wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 28, baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun, pada menyatakan yang wajib mengerjakan atas orang yang mati yang Islam itu 4 perkara. Jadi ni masuk pada perbahasan tajhizul mayyit, pada menguruskan mayat orang Islam yang mati. Faslum, pada menyatakan yang wajib mengerjakan. Siapa dia hak wajib mengerja? Iaitu orang Islam yang masih hidup lah. Pada menyatakan, iaitu menerangkan yang wajib itu perkara-perkara yang wajib, iaitu pada hukum syara, mengerjakan atas orang yang mati yang Islam. Yang Islam tu sifat bagi orang mati. Jadi kalau orang hak mati itu tidak Islam, lain pula. Kalau hak Islam, maka 4 perkara ni wajib atas hak hidup, kena selesaikan bagi orang hak mati. Tajhizul mayyit, menguruskan orang hak mati. Pertamanya memandikan dia, wajib dimandikan. Dimandikan di sini seperti mana kita mandi janabah lah, mandi akad hadas besar. Mesti dengan menggunakan air mutlak, meratakan pada sekalian anggota yang zahir. Sebab itulah masalah kanak-kanak yang belum bersunat, yang mana kita kata kulit kulfah dia tu belum dipotong. Tu berlaku khilaf ulama tu antara Syekh Ramli dan Ibnu Hajar. Adakah boleh untuk kita nak solatkan dia? Jadi setengahnya kata tak boleh. Setengahnya kata kena gantikan dengan tayamum. Gantikan tayamum itu mana pada kawasan yang mana tak dapat nak ratakan air. Sebab kita nak sebab kulfah tu, kulit yang ada pada kemaluan kanak-kanak tadi tu, bila belum dikerak, maka pada waktu tu bermasalah lah. Sama ada nak dibuka ke kulit itu, menyebabkan orang panggil menyakiti pada mayat. Maka setengahnya kata diganti ke tayamum saat ni pada kawasan yang tak dapat nak meratakan air, dan disembahyangkan ke atasnya. Kita ni 4 perkara. Pertama, memandikan dia mayat. Tu kena kata betul-betul lah. Air hak digunakan itu air mutlak. Kemudian orang hak memandikan mayat saat ni tu, mestilah orang saat ni tu seeloknya orang tu daripada ahli keluarga dia lah.
Sebab bila dia uruskan tu lebih ada berlembut lembut terhadap mayat. Tu nanti dia akan huraikan pula di bawah kepada kita. Ni sebut secara ijmal, secara umum dulu. Pertamanya memandikan dia mayat. Yang keduanya mengkafankan dia mayat. Kafan dengan kain lah. Mesti kau tak mesti dengan tiga lapis tu hak sunat sajalah. Dengan kain putih pun sama juga sunat. Yang pentingnya mengkafankan mayat. Ketiganya disembahyangkan dia mayat orang Islam tadi tu. Disembahyangkan itu bila dah selesai pada kita nak bila selesai pada mandilah. Selagi mana mandi dia tu tidak sah pada syarak, maka tak boleh untuk kita nak sembahyangkan dia. Supaya masalah jenazah orang mati syahid, makrakah mati syahid medan perang, mati syahid dunia, dan akhirat lah mudah-mudahannya. Jadi pada waktu tu tak boleh kita nak sembahyangkan dia kerana adanya darah. Nak sembahyang mana moga dengan darah dia saat ni tu. Lepas tu darah dia saat ni tu apa tak di apa nama ni dicucu. Maka jawabnya tak dicuculah kerana dia menjadi fadilat. Ada kelebihan di atas orang yang mati dengan ada darah syahid saat ni. Supaya yang kita telah bahaskan masalah air wudu, air yang masih kekal pada anggota kita ketika mana kita ambil wudu tadi tu, seeloknya kita tak sapuh dengan kain, dan seeloknya kita tinggalkan begitu, kerana selagi mana air wudu itu masih ada kekal pada anggota kita, anggota wudu tadi, maka selama itulah ada kelebihannya bagi kita. Keempatnya ditanamkan dia mayat tadi, tanah. Lepas tu koda-koda mana tu, tu insya-Allah dia akan huraikan di bawah ni pula. Maka jadi kalau orang panggil mudahnya gak kita kata tanah ke dia tu koda yang mana tak orang panggil tak boleh dah bagi binatang untuk nak korek tanah tadi, dan orang panggil tidak keluar dah bau daripada mayat. Koda tu je lah. Maka adalah mengerjakan yang empat itu fardu kifayah. Fardu ni wajib, kifayah ni maksudnya memadai dengan ada sekumpulan buat, maka hak lain terlepaslah tuntutan. Kalau tak ada langsung hak buat, maka berdosa habis. Ataupun ada hak buat tapi tak orang panggil tidak kena dengan tuntutan syarak, maka berdosa jugalah. Seumpama dengan tak buat jugalah. Ni yang kata tak apa tu ada dah demo, ada dah orang uruskan jenazah tadi untuk dikebumikan, dimandi, dikafan semua mayat. Jadi kita tak perlu dah kita nak pedulikan. Kita kena tengok dulu orang yang menguruskan tu orang yang memang dah ada kemahiran ke, ataupun orang yang tak tahu langsung dengan hukum agama, maka di sana kita kena lihatlah. Sebab tu penting peranan imam ni. Imam apa nama ni, imam bagi setiap qaryah, imam bagi setiap kampung ni. Dia saat itu kena reti, jadi dia ni kena tengoklah urusan agama dalam kampung. Bukan kata bila dah latih jadi imam gak maksudnya imam solat saja, jangan. Jadi maksud kata hal-hal agama pada kampung tu dia lah sepatutnya kena ambil tahu. Menggotok ngulu saat ni tu dia kadang-kadang tok ngulu ni orang hak agama pun ada, orang tak agama pun ada. Moga dia tidak orang panggil khusus dia pada bahagian agama. Kali imam tu terlebih lah. Ada seorang imam di Ailanah, di Ailanah saya ingat nama Jeli ke, nama kawasan tu, pendalaman tu. Dia anak murid Yazid juga, katanya Tok Imam Yusuf. Dia belajar di Pasir Tumuh juga. Dan orang kampung kata, tengok peranan imam tadi, kalau ada ahli Jumaat hak lelaki tidak pergi Jumaat, dia akan ketuk rumah rumah tersebut setelah daripada solat Jumaat. Siapa beritahu ke dia pergi tanya, bapa tak pergi Jumaat? Kalau kita dah selesai dah Jumaat, tak ikut demo lah. Demo nak pergi Jumaat, pergi, demo tak pergi pun tak ada masalah.
Tak boleh buat gitu. Kena ada ambil perhatian. Kalau imam di kampung pun tak ambil perhatian dengan urusan agama anak mungkin, siapa dia dah lagi nak ambil urusan? Dan wajib bagi kafir zimmi dikafankan dan ditanamkan dia kafir zimmi. Maksudnya kalau sama-sama kafir dia tutup uruskan dia, kita orang Islam lah kena urus. Sebab kafir zimmi ni kafir yang mana dia taat kepada pemerintah Islam, dia tak lawan. Berbeza dengan harbi. Harbi ni dia lawan. Jadi harbi tu hukum lain. Ni zimmi, maksud katanya non muslim. Kalau hak kafir harbi tu orang panggil kafir. Kafir. Kalau hak kafir zimmi ni bolehlah kita nak kata non muslim, orang hak tidak Islam. Dia juru saja dalam perkampungan Islam. Tu bolehlah begitu. Ni nak tunjuk taring demo. Demo duduk dalam kawasan Islam, nak tunjuk taring. Taring apa demo duduk di dalam wilayah Islam. Dan wajib bagi kafir zimmi dikafankan dan ditanamkan dia kafir zimmi tadi. Kena kafir maksudnya kena buku lah bahasa kita ni. Kafir ni maksudnya apa? Kafir lah. Dan ditanamkan dia pada perkuburan dia. Dan bagi kanak-kanak gugur keluar daripada ibunya, tiada tanda hidupnya, dimandikan dia kanak-kanak tadi dan dikafankan dia kanak-kanak tadi. Dia ni musannif kita kecek secara orang panggil tak bahas panjang lah. Kalau dalam kitab matlaq ke ataupun kitab fiqh lain, dia huraian panjang sikit ni. Masalah keguguran tak keguguran. Cuma di sini musannif kita ambil secara mudah kanak-kanak yang keguguran yang tidak ada tanda bagi alamat hidup dia, dimandikan dan dikafankan dia dan ditanamkan. Lepas tu sembahyang dia kata tiada harus disembahyangkan atasnya atas kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak keguguran yang tidak ada alamat bagi hidup. Dan orang syahid ma'rakah. Syahid ma'rakah ni maksudnya orang syahid di medan perang lah. Inilah orang panggil syahid dunia akhirat ni. Ada pun orang mati dalam taun ke wabak ke apa semua ni, covid ke, ataupun mati tengah duk belajar, mati dalam keadaan runtuh. Tu orang panggil syahid akhirat. Maksudnya dia saat itu mendapat pahala syahid akhirat. Tapi atas muka dunia dia tu tak dibuat sebagai orang syahid. Maksudnya dia saat ni kita mandi ke, kafir ke, solat ke atas dia. Jadi syahid ma'rakah ni dia panggil syahid dunia. Orang hak syahid dunia, dia kalau dia ni ikhlas kerana Allah Taala dalam peperangan gak, maka dia dapatlah syahid akhirat juga. Jadi maksud kata besarlah pahala syuhada ni. Sebab ada setengah-setengah orang yang mana pergi medan perang bukan kerana Islam, bukan li'a'la'i kalimatillah, tapi apa? Ada tujuan yang lain. Maka hak tu tidak mendapatlah pahala akhirat. Walaupun di atas muka dunia dia tu dikira sebagai orang yang syahid. Dan orang yang syahid ma'rakah dengan kafir, maksud kata berperang dengan orang kafir, dikafankan di dalam kainnya. Kain peperangan dia saat itulah. Kain hok berlumur dengan darah apa semua, maka jika tiada cukup ditambahkan atasnya. Jadi kalau kata tak cukup, maka kita tambahkan lagi kain kafir hok lain. Dan ditanamkan, kena tanamlah orang mati syahid. Dan tiada dimandikan. Apa tak dimandi? Seperti mana yang kita sebut dah tadi lah. Kerana orang panggil kelebihan pada syahid dia saat ni tu, darah dia tu menjadi orang panggil kelebihan bagi diri dia. Jadi dia menjadi saksi lah di atas orang syahid tadi, darah dia saat ni. Kalau kata kita hilangkan darah dia saat ni, maka hilanglah kelebihan dia. Tu orang panggil hukumnya haram kita menghilangkan kelebihan tadi pada orang. Sama dengan masalah air wudu, haram. Dan tiada disembahyangkan atasnya. Apa tak disembahyang sebab najislah darah saat ni. Orang panggil tak disembahyang sebab tidak dimandikan. Tak dimandikan sebab darah tu kelebihan bagi orang mati syahid.
Darah yang mana asalnya kita kena sucikan, darah yang asalnya kita hukumkan dengan najis, benda kotoran, tak sah pun buat semaya. Tetapi disebabkan darah tu mengalir kerana nak menegakkan agama Allah Ta'ala, mengalir dia matinya orang tadi, maka tidak dihilangkan dalam agama kita. Nak ayat kata kalau benda tu jenis najis, kotoran, ya najis ni lebih pada kotoran. Kotoran ni tak semestinya najis. Tak, kotoran pada baju tak semestinya najis. Tak, kotoran tahi kuku kotoran, tapi tak hukum najis. Walaupun kita panggil tahi kuku pun ia hanya kotoran saja. Tapi nak kata najis darah tadi tu kerana ada benda memuliakan, maka jadi mulia juga najis tadi. Maksud kata darah saat ni tu tak, dengan makna kata mulia sini maksudnya tak boleh untuk kita hilangkan, tanggalkan daripada orang mati syahid. Faslun, pada menyatakan sekurang-kurang mandi yang wajib menghilangkan najis bagi mayat tadi. Dan jadi manakah sekurang-kurang bagi mandi hak wajib tadi, iaitu dengan dihilangkan najasahnya. Kalau ada benda-benda kotoran pada mayat ni, kita kena hilang. Sebab tu sebelum daripada kita mandi tu, kita kena, apa istilah dia orang mandi dia ingat ni, kena buai ke orang panggil najis-najis ada lagi, kena tekan-tekan sikit perut sana ni, menguai ingat saya istilah dia. Ya kita orang jaga mandi mayat ni gitulah. Dia memang dah orang mandi mayat ni kurang afdal, kurang molek dia nak apa nama ni, nak sembelih binatang. Ia jadi benda tak molek pula lah. Dia hak menguruskan mayat dia jugalah orang panggil hak sembelih binatang, hak tu kurang dianjurkan. Kalau jaga-jaga dia mandi mayat, apa ayah dia, ibu dia, tu tak apa. Ni kalau jadi pekerjaan dia, lepas tu dia juga hak orang panggil hak sembelih binatang, tu kurang molek. Bukan kata haram tak boleh, kurang molek saja. Sebab dia orang panggil ada bau hak mayat saat itu, ia terlekat juga. Tu orang panggil pedomai hak orang dulu royak lah. Pedomai daripada hak orang dulu. Sebab tu kalau kita nak sembelih binatang sekalipun, kalau boleh hilangkan bau-bau yang kita hak jebak-jebak hak bau busuk ni. Tu di antaranya. Banyaklah hak tu hak kita dah sebut dah dalam masalah apa nama ni, sembelihan. Baik, pada menyatakan sekurang-kurang mandi yang wajib menghilangkan najisnya, hak wajibnya kita hilangkan najis dia. Dan ada yang kedua, diratakan air akan segala tubuhnya dan kulitnya dan bulunya dengan tiada niat sekalipun ini sah lah. Sebab masalah pada memandikan mayat ni dia tak syarat dengan niat. Dia masalah mayat ni wajib kita mandikan mayat, tapi sunat kita niat. Dan mengambil wuduk bagi mayat sunat, tapi wajib atas kita niat. Dia pelik sikit. Kalau sekala gak, kalau dah wajib mandi, wajib niat lah. Kalau sunat gak, sunat niat. Gitu kebiasaannya. Ni dak. Walaupun kata mandi tu wajib, tidak wajib atas kita nak niat. Sekalipun maksud kata kalau kita mandikan mayat tu kita tak niat pun pada nak mandikan, maka sah. Sebab itulah masalah ni, orang kafir pun kalau kata mandikan mayat muslim ni sah, tidak ada masalah. Dan jikalau daripada orang kafir, baru sebut tadi, dak musannif mari sebut dah tu. Dan jikalau daripada orang kafir yang memandikan dia, atau orang yang berjunuk. Orang berjunuk ni orang tak boleh buat ibadat lah. Orang tak boleh nak niat, nak semaya ke berapa, orang berjunuk. Dan haid sekalipun, orang haid terlebih lagi lah, dia panggil hadas terlebih besar. Sekalipun yakni sah juga untuk memandikan mayat. Tak ada masalah dia nak mandikan mayat. Sebab apa? Sebab daripada tadi lagi lah, daripada masalah dia saat ni tu tak mewajibkan bagi niat nak memandikan mayat. Maka kerana tu orang kafir ke, orang berjunuk ke, orang marihik ke, tidak terhalang daripada untuk memandikan mayat.
Dan sunat berniat bagi memandikan nyonya mayat. Sunat saja. Dan wajib meniatkan mengambil air sembahyang. Supaya saya sebut tadilah. Ambil air semaya itu sunat. Tetapi bila kita nak ambil air semaya kepada si mayat tadi, maka kita saat itu kena niat. Apa hukum dia? Wajib. Seperti diniatkan aku mengambilkan wuduk baginya, bagi mayat. Dan ada nun tu kita jawi. Dan akmalnya yang selebih moleknya digasalkan. Digasalkan dia apa? Dia mandi tadi lah. Digasal ni maksudnya dibuat secara ganjil. Supalah kita orang panggil nak mandi junub kau, mandi biasa kau sunat. Mana-mana perbuatan pun kalau boleh kita ganjilkan. Hatta nak makan, nak makan pun kalau boleh kita ganjilkan. Tengok Nabi SAW makan kurma ganjil kan. Kita kiyahlah dengan Nabi SAW makan kurma tu dengan makan benda yang lain. Tak, kita ganjilkan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tu suka bagi perbuatan saat ni yang kita buat secara ganjil. Dan akmalnya digasalkan dia mandi mayat tadi 3 atau 5 kali atau 9 kali. 3 kali cucu ke, 5 kali kita basuh dengan air ke, ataupun dengan 9 kali. Tak mestinya kita buat 4 kali basuh hair, ataupun 6 ataupun 10, tak mestilah. Sebab dia nak kepada ganjil. 3 atau 5 kali atau 9 kali dimulai dengan air bidara. Air bidara ni nak bagi untuk wangi. Bagi untuk wangi kita mandikan mayat tadi tu dengan cara kita menggunakan air bidara. Ni orang-orang hok tukar mandi mayat, menguruskan tajhis mayat ni, dia retilah mana nama air bidaranya. Dia ada kakah dah kebiasaannya bagi nak menguruskan mayat ni. Kita kalau tanya bidara ni pun kita tukar hok mana satu. Jadi kedai tu dia tahu dah mana nak gunakan dengan air bidara. Dan sunat ditaruh kapu barus. Ni letak kapu barus ni tujuannya apa? Bagi nak witahkan mayat tadi. Jenazah tadi bila kita mandikan dengan air kapu barus saat ni, bui lama teh badan mayat tadi. Lepas tu orang panggil kalau ada kelebihan-kelebihan yang lain tu kena tanya bagi orang-orang yang berkeahlian dalam bidang ni lah. Mungkin dia ada pengalaman lain ke dengan menggunakan air bidara, gunakan kapu barus ni. Dan sunat ditaruh kapu barus tu pada akhir mandi. Yang jangannya mengubahkan dan barus pada akhir mandi yang jangannya kapu barus tu mengubahkan daripada nama air mutlak. Jangan mengubahkan daripada nama air mutlak. Jadi kalau kata kita saat ni tu cucu dah dengan air mutlak, tak apalah. Yang pentingnya hok air mutlak. Hok air bidara ke kapu baruh ke hok kita mari duk capuk masuk sekali ni, hok ni hok tambahan saja. Hok air mutlak tu hok asasnya. Yang pentingnya untuk sah dah bagi kita mandikan mayat. Lepas tu cuba kita tengok masalah memandikan mayat. Boleh ke tak kita nak ambil mayat pergi selai dari sungai, mudah sikit? Tak kita selai boleh ke? Tak boleh. Bahkan seperti mana hak kita sebut dah tadi pada awal pengajiannya, hak sebolehnya hak menguruskan mayat ni orang keluarga terdekat, kaum kerabat terdekat. Tujuannya apa? Tujuan supaya berlemah lembut dengan menguruskan mayat. Jadi di sini kita faham apa? Kita faham bahawasanya mayat tu walaupun telah dia meninggal, tetapi di sana kita saat ni walaupun dia kata meninggal, tak ada dah berasa sakit ke apa semua, tak boleh. Tak. Mayat tu walaupun dia meninggal, kita kena uruskan dia seperti mana orang masih hidup. Mana layannya dia lembut-lembutnya.
Sebab itulah orang panggil pada masalah nak lakuh kubur apa semua tak boleh tu. Sebab apa? Sebab kita nak lakuh orang hak hidup pun tak boleh. Dia orang panggil kurang adab lah, bahkan nak jadi haram lah pula. Duk main lakuh main. Kerana tu ada kubur saat ni haram kita nak lakuh tu kubur yang mana dalamnya tu ada lagi orang panggil jenazah. Mayat. Tubuh badan dia. Kalau dah hacur lebu dah badan dia tak apalah. Baik, pada akhirnya yang jangan mengubahkan daripada nama air mutlak. Campuran dengan kapu baru saat ni. Qala al-musannif faslun pada menyatakan sekurang-kurang kafan. Tadi masalah mandikan mayat. Ni masalah sekurang-kurang kafan pula. Sekurang-kurang kafan itu satu kain yang menutupkan aurat. Asal ada satu kain kita gunakan menutup aurat tak apa. Jadi maksudnya kain saat ni tu mestilah kain hak jenis tak menampak ke warna kulit. Kalau kita gunakan plastik ke apa semua, tu tak memadai lah. Sebab dia melihatkan warna kulit. Kalau plastik hak tak melihat ke warna kulit tu tak apalah. Ni plastik hak jenis sinar tu hak nampak warna kulit, tu tak boleh. Sekurang-kurang kafan itu satu kain yang menutupkan aurat. Asal kata tutupkan aurat. Aurat orang lelaki, aurat orang perempuan. Dia ada seorang sahabat saat ni tu bila meninggalnya tak cukup pakai nak dikafirkan. Tu. Ni. Saya lupa nama sahabat tadi tu. Yang mana pada waktu dia hidup ni tak adalah dia ni anak bangsawan. Masya Allah, anak orang ternama. Sehinggalah dia tadi tu memeluk agama Islam, maka ibu bapa dia tak setuju. Bila ibu bapa dia tak setuju, pelbagai cara lah nak suruh bagi anak ni murtad kembali. Tapi alhamdulillah, dengan kuasa Allah, kehendak Allah, maka sahabat tadi tak murtad. Sehinggalah dia pergi mati. Bila mati saat ni tu nak menutup ke tubuh badan mayat saat ni, tak cukup kain. Nak ayat kata keadaan susah. Itulah perjuangan orang-orang dulu. Lain perjuangan kita orang sekarang. Tak kata siapa dah. Kita semua sama je. Bila kata perjuangan kita ni kurang nak banding orang dulu. Tu kita memang akui lah. Guru-guru dulu tak berjual nak masyarakat kena agama. Masya Allah, kita lah ni tak siapa tahap orang lama dulu. Nampak? Rela habiskan duit mereka, rela habiskan tenaga masa mereka. Susah orang dulu nak bawa agama. Kita sekarang mudah nak bawa agama. Tak sel lagi nak bawa agama, tak ada arah. Orang sekarang bawa agama senang. Orang dulu bawa agama susah. Tapi susah pun mereka tetap bawa agama. Orang lain ni bawa agama senang. Senang bawa agama ni pun bahkan menjadi senang. Orang dah bawa agama ni pun tak nak bawa agama juga. Orang Kelantan panggil apa tu dia panggil? Tak ada arah dah lah. Tak ada arah nak ayat mana dah lagi. Sepatutnya pakat nak bawa agama lah. Maksudnya sebab senang. Tengok bawa agama lah ni ada susah? Tak ada. Jarang kena jumpa bawa agama lah ni hidup susah. Kalau orang dulu memang bawa agama kehidupan susah pun tak apa. Bahkan kita dengar kisah guru-guru kita bawa agama ni, nak mengajak agama ni. Siapa kata beras nak makan tak ada. Masya Allah. Apa? Beras nak makan tak ada. Ada setengah nak mengajar, terpaksa pergi kebun dulu, terpaksa pergi noreh getah dulu. Kita tak ada masalah berapa, senang. Gitulah. Agama sekarang tak sama dengan keadaan agama orang dulu. Tapi paling tidak biarlah kita usaha. Usaha dengan agama ni semampu kita mampu. Baik, selesai situ atau 5 kali atau 9 kali. Mana ni? Faslun pada menyatakan sekurang-kurang kafan. Satu kain menutup aurat. Tu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha.
Ummul Mukminin, disebutkan bahawanya Sayyidatuna Khadijah tadi, dia sebut kalau kata setelah daripada dia meninggal, dia tulis belulai dia ni dapat dijual, tulis belulai dia dapat dijual, maka dia nak suruh tulis belulai dia tu dijual untuk membantu ke agama Allah Ta'ala. Allah. Tak ada meninggal tapi mikir lagi untuk agama Allah Ta'ala. Kita ni hidup pun tak mikir. Saya lah ni, kalau mikir sikit-sikit tu kita panggil tak mikir lah dok. Kau nak kira mikir juga. Kalau sikit juga kita tak mikir lah. Saya lah ni, tidak orang lain tak apa. Hidup pun tak ada mikir sangat ke agama. Cara kau orang panggil makan hidup kita, kenyai perut kita, ada tempat tinggal, tempat tidur, ada kenderaan cukup, boleh nak pergi bercuti, boleh tak ada daerah gapo semua dah lah ni, umpamanya. Tak apa. Tu. Masa hidup pun tak ada mikir, dia mati lebih lagi. Tidak seperti mana Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Sebab itulah Nabi SAW kasih sengerti ke Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha ni. Sebab tolong agama ni, tolong sengerti. Kita hak ada sekarang ni, kita kena pakak-pakak muhasabah lah. Setara mana aku duk bantu agama, duk tolong agama, duk bawa agama ni. Lepas tu duk tolong, duk bawa tu ikhlasnya pula setara mana. Tak. Alah tapih. Ada amal sikit-sikit ni pun alhamdulillah, lepas tu kena tapih pula. Tuhan nak terima, tak saya terima amalan ni. Sebab tu kita kena berguru. Tak. Dengan berguru ni dia panggil nur, cahaya daripada guru tu dia masuk kepada kita. Dia pantulan lah. Kalau kita tak ada guru, dia tak ada cahaya nak mari mana. Sebab cahaya saat ni hak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi taruh kepada para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in, taruh. Mereka dapat cahaya tu masing-masing. Tabi'in dapat daripada para sahabat cahaya saat ni. Tabi'in begitu dapat dengan tabi'in. Sehinggalah ulama salaf, ulama khalaf, marilah pada guru kita, maka cahaya saat ni tu berhubung dengan cahaya hak asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan cahaya yang ada pada guru kita ni lah dia memberi ke kita dapat cahaya. Cahaya ni lah maknanya kita dapat ikhlas dan sebagainya. Kena ada guru lah. Satu kain yang menutup aurat atau kain yang menutup sekalian badannya, dan sunat 3 lapis. Tiada baju dia, tiada serban. Bagi perempuan 5 lapis. Dia hak afdalnya, hak afdalnya kita saat ni 3 lapis dengan keadaan tak payah pakai jubah, tak payah dengan pakai serban. Tapi ada juga setengah-setengah guru-guru alim ulama kita bila kata meninggal saat ni ditanahkan dalam keadaan memakai jubah, memakai serban, lepas tu dikafankan. Tapi hak seeloknya tidak dengan memakai baju serban, kafan dengan kain biasa ni saja dengan 3 lapis kain. 3 lapis. Dengan cara kita meletak ke hak kiri di atas yang kanan. Kain saat ni tu kita masuk kiri, atas yang kanan. Seperti mana orang panggil tangan saat ni pun sendiri letak ke kanan di atas yang kiri. 3 lapis. Cuma di sana kalau katalah kita nak ambil keberkatan ahli ulama, tu tak apa. Tak. Kita cedek ke. Kita pergi cari mana-mana pakai orang ahli ulama. Orang-orang soleh lah terutamanya, orang ahli lah. Minta jubah dia. Tak. Mama kita nak jubah baba ni. Tak, baba tak ada dah. Lepas tu kita pun rasa tak lama dah lagi ni. Jadi kalau mama boleh beri kau kita jubah baba selak tak apa dah, kita terima kasih banyak lah. Jadi jubah gitu saat ni kita wasiatkan supaya dipakai ke tak kala kita meninggal. Tak apa, ambil tabarruk. Dia benar tu dibuat oleh Abdullah bin Ubay. Apa ni, anak bagi Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay yang mana ketua munafik lah. Jadi anak dia ni minta dengan Nabi SAW jubah untuk dipakai pada ayah dia. Moga dia tahu ayah dia ni setara mana iman, setara mana teruknya, dia tahu. Tetapi ialah anak ni lagu-lagu mana dia nak kebaikan seboleh-bolehnya bagi ayah. Minta dengan Nabi SAW jubah sana.
Kita pun samalah. Kalau ada jubah orang-orang alim, orang-orang soleh, ni kita minta. Tak salah. Yang jubah baru dia beli, jubah baru dia beli. Dia kata aku habis 2-300 beli jubah baru. Nak jubah lah ni pun jangan. Orang jual hak beribu pun ada kalau Arab Saudi ni. Kita dengar ni. Ya kualiti tak kualiti sat ni. Baik, selesai di situ. Jadi maksud kata kalau kita nak sediakan jubah sat ni, sediakan jubah-jubah orang-orang soleh. Lepas tu wasiatkan anak isteri kita pakai kamar ko abah ko dengan kain ni tak kalau meninggal. Lepas tu kita kena semaya bel lah, semaya bel tidak tak jadi juga. Dan tiada serban bagi perempuan pula 5 lapis, 2 lapis kain dan 1 kain pakainya. 2 lapis kain kapal tu. Lepas tu 3 lagi mana? 1 kain pakai. Ada hak dia pakai. Kain pakai ni maksudnya kain apa? Kain sarung lah bahasa kita, kain sarung tu. Kain pakainya dan baju. Baju kurung ko, jubah ko. Dan khimar tudung kepala. Bahasa Arab tu khimar sini yakni kain tudung kepala. Jadi 3 dah sini, tambah pula 2 kain kapal. Kalau kita kata kain hak dia duk semaya sokmo ko, boleh juga. Nampak hak kain duk ibadat. Jangan kain hak dia duk pakai atas muka dunia hak soyok rabuk nu dak. Jangan hak tu. Nyanyo dia. Ni. Ada ke orang atas muka dunia ni pakai kain soyok rabuk. Soyok rabuk. Soyok rabuk. Soyok sini, soyok situ, Allah. Alah. Miskin molek. Orang pakai kain soyok ni orang miskin. Tapi lo ni buat ke manusia ni dia jadi kau tak cerdik lah. Kain hak soyok tu mahal daripada hak tak soyok. Kain tak cukup tu mahal daripada kain hak labuh hak cukup ni. Hati dia panggil otak manusia dia jadi kau tak betul. Tak. Kalau orang kata gitu kan dia mau marah, tapi masalahnya perbuatan tindak dan demo begitulah. Tengok budak remaja pakai swajing apa semua. Kalau hak soyok tu mahal pada hak tak soyok. Ni dia kira fashion kau gapo tak tahu lah tu. Tu ni ya sebab itulah orang ni kalau tidak dengan pemikiran Islam kat Allah jadi hina lah. Ni. Hak pakai baju ketat sama juga Allah. Kadang tuai juga. Tuai tak sedar kau diri kadang-kadang Allah. Dah nikmat dunia tak ada, nikmat akhirat pun tak ada. Orang lain pakai baju ketat, nak seolah-olah dia nak bersuhu dengan body dia tu. Bolehlah dunia, bahagia dunia bersuhu tu. Akhirat kena katuk juga. Lepas ada segolongan ni body dia tu parut dah. Orang tak tengok body gitu, tapi gak nak pakai baju ketat nak tunjuk juga body hak gitu. Allah. Tu kita kata masa kata dunia tak boleh, akhirat tak boleh. Tapi itulah pedoman agama tak ada. Daripada pedoman agama tak ada gak hilang lah. Malu tu tak ada. Sifat malu tu tak ada. Ni hingga mencari ke maruah. Duk joget. Dan baju dia khimar tudung kepala. Ni cari hok molek-molek lah ni. Jadi kena cari masa di kapal ke hok molek tu, masa kita hidup pun biar pakai hok molek lah. Biar pakai hok molek. Susah gaponya ni. Orang panggil lebih terselamat kita dah zaman-zaman lo ni macam-macam kita dengar benda tak molek. Nak pakai benda tak molek juga. Hak orang panggil menjolok mata jadi orang nak tengok kita. Ni. Dan wajib hendaklah ada kain kapan itu barang yang mubah memakaikan dia. Hak harus. Jangan hak tidak harus, ni. Kain kapal hak kita nak pakaikan itu mestilah kain kapal hak mubah memakaikan dia tak kala hidupnya. Mana hak mubah hak harus seperti kain sutera dan warna kesumbar pada perempuan. Dalam i'anatul talibin
muka surat 79 jilid yang pertama, dia ada sebut haram pakainya al-muzaffar. Apa dia? Iaitu kain yang dicelup dengan za'faron, kerana ia menyerupai dengan kain sutera. Orang jatuh ni. Supaya kita kita duk belajar dah masalah pakai orang lelaki, pakai orang perempuan. Jadi kalau harus bagi orang perempuan, maka masa meninggal kita nak kapal dengan kain tersebut pun harus. Dia kalau bagi orang lelaki masa hidup dia tu haram, maka haram jugalah dikapalkan dengan kain tersebut. Sebab tu dia kata wajib hendaklah kain itu kapal yang mana mubah memakai tak kala hidup. Jadi masa mati pun kira kalau benda tu haram jugalah masa mati. Supaya kain sutera bagi orang lelaki, seperti kain sutera dan warna kesumbar bagi orang perempuan. Dan akan yang tiada mukallaf, budak-budak ni tak haram, maka tak apa masa dia mati. Tetapi walaupun kata boleh sebab masa hidup dia tu harus, maka kita nak kapal dengan kain tersebut pun boleh. Tetapi walaupun boleh, makruh jua. Jadi nak bazir, benda tak ada faedah. Tak. Ahli waris ni ramai lagi. Duk guna hak mahal-mahal bakpanya. Guna kain kapal biasa sajalah. Sebab itulah ibadat haji ni ibadat hak molek sekali. Ibadat haji ni ibadat moleknya bila kita pakai ye pun sama, kita duduk tempat tulah. Sebab tu jadi rosaknya orang panggil hikmah bagi ibadat haji ni, terutama bagi orang-orang bangsawannya bila dikerjakan haji tak seperti mana orang ramai. Mana? Nak kena ada askar nah dia keliling Kaabah nak kena ada askar. Orang lain keliling Kaabah tak ada askar berapa, duk keliling begitu saja. Jadi hilang hikmah lah. Sebab tujuan sebenar bila ibadat haji ni tak kira lah kita orang di atas setara mana, kira orang di bawah setara mana, bila pergi haji sama saja pakai ye. Allah Ta'ala letak begitu dah syaratnya. Tiba-tiba nyagi hilang ke hikmah saat ni dengan dimudahkan bagi orang-orang hak jadi bangsawan. Jadi tak ada terasa dah lah. Nak dengan kesusahan duk buat ibadat haji, ni luputlah hikmah. Rugi jadi orang bangsawan pergi buat haji. Kalau kita tengok sedap demo buat haji, tawaf pun dengan ada askar, dak bukan untung, rugi. Ada hikmah. Yalah kalau kita tilik pada akhirat. Kalau tilik ke dunia ni orang tak pergi haji lagi untung. Nak kira tilik dengan dunia sebab tak payah nak susah apa dah. Gak kita ni orang beriman kena buat tilik dengan akhirat lah. Kalau tak boleh nak buat tilik akhirat, buat dulu tak apa dah. Ni tu hebui dah capak dah perasaan nak tilik pada cara akhirat, tiba-tiba kita buat nak buat tilik dunia, nak lari daripada cara tilik ke akhirat. Hak ni tak ada lah kekejian yang sangat. Dan akannya tiada mukallaf tetapi makruh jua, dan tiada harus yang demikian itu pada laki-laki. Orang jatuh tak boleh lah sebab masa hidup pun tak boleh dah. Dan khunsa ada dua kelamin ni, yang dipanggil dengan khunsa muskil. Khunsa wadih tu tak apalah. Kalau jelas dia perempuan, kalau jelas dia lelaki. Dan khunsa yang balik, dan tiada kafa, dan tiada kafa. Apa kafa? Bahasa Arab. Kafa ni maksudnya memadai. Supaya guru-guru kafa tu ni. Memadai dah tu. Kata guru kami, baba Suhyib guru ni. Kata guru kafa. Guru kafa ni maksudnya cukup dah lah. Cukup. Kafa bahasa Arab. Guru kita banyak buat selera. Supaya kalau beli kereta mahal-mahal, dia kata saya ni kalau kereta mahal-mahal, kalau kena bayar bulan ni tak apa. Kalau kena bayar bulanan tak boleh. Kita pun cilik, kalau bayar bulan ni tak apa. Maksudnya apa? Bulan ni saja kena bayar. Kalau kata kereta saat ni bulan ni dianya setiap bulan tu kena bayar 1,000 kau. Hak perlu bayarnya hanya pada bulan ni, bulan 5, bulan 4 tak perlu bayar. Kalau begitu memang utus mati lah. Boleh pakai kereta mewah belaka lah kita nya. Nak kata guru ni kadang-kadang slow go.
Kereta bayar bulan ni saja tak apa. Kalau bayar secara bulan ni tak mampu saya nak pakai. Dan tiada kafar di lomo dengan lumpur, tiada memadai. Orang mati saat ni kita lomo dengan lumpur saja. Dan jika ada yang lain, dan jika rumput sekalipun, tak boleh nak buat dengan lumpur. Maksudnya kalau rumput tak ada, daun tak ada, kita nak guna dengan lumpur, nak tutup ke warna kulit dia, tu tak apa. Tapi sekarang ni walaupun kain tak ada, tapi rumput-rumput ada lagi, daun-daun ada lagi. Patut kena guna hak tu dulu. Tapi kita dak ambil lumpur suruh lumur ke, tak boleh. Tidak memadai. Maksud katanya kalau kita gidak tanah juga mayat dalam keadaan gitu, berdosalah kita hak hidup ni. Hak mati je tak ada masalah dah, kita hidup ni pula. Ni. Sebab tu tak kena orang hak hidup buat maksiat kata kubur masing-masing. Iya, kubur masing-masing, tapi bila demo saat ni meninggal, puak-puak ambo ni lah hak kena kubur ke demonya. Nak kubur ke tu kalau kata maksiat tu sangat ni, mungkin Allah Ta'ala tunjuk daripada awal lagi dah dengan ada ular kau dengan berat, nak usul mayat apa semua tu, benda-benda harus saja berlaku Allah Ta'ala nak tunjuk. Ni. Jadi kita nak urus ke demo lah pula susahnya. Kena kau hak jenis HIV kau gapo semua. Susah lah. Ada pun orang sakit COVID tu lain ni. Tu orang pangkat dia diuji. Nak buat lagi mana? Hak ni demo boleh usaha tinggal. Apa? Dia buat maksiat apanya. Dan akannya tiada mukallaf kafar dinomor dengan lumpur, dan jika ada yang lain, dan jika rumput sekalipun, kafarlah, memadailah. Dan tiada harus dikafankan dengan kain yang kena najis. Kain hukmutan najis tak boleh. Basuhlah dulu kain tu. Dia tak syarat kering, tak kering. Tapi dia syarat dengan suci, yang tiada dimaafkan. Jadi kalau najis tu sikit hak dimaafkan tak apa. Kena najis yang tiada dimaafkan jika koiknya, jika ada kain yang suci yang lain daripada kain sutera dan warna kesumbar. Kalau katalah ada hukmu najis, patut ada kain sutera, ada kain hok diwarnakan dengan warna kesumbar ni. Dengan orang yang dicelup dengan zat farai ke, maka pada waktu tu tak apalah nak guna hukmu najis. Sebab tu dia kata ni, tak memadai guna mutanajis tu jika ada kain yang suci. Suci pula yang lain daripada kain sutera. Kalau sutera ni memang haram dah. Dan kain hok diwarnakan dengan kusumbar. Dan ada pun kain sutera dan warna kusumbar ni, dan barang sebagainya yang suci itu, dahulukan daripadanya sutera dan warna kusumbar ni, dahulukan daripadanya akan yang kena najis. Didahulukan daripada kita pakai sutera, pakai hak dengan sutera dengan kain hak celup dengan kusumbar ni, didahulukan akan kain yang kena najis. Molek hak tu dulu. Dan jikalau tiada kain, kalau tak ada langsung, maka wajib menutup mayat itu dengan kulit. Carilah mana-mana kulit lembu ke apa. Dan jika tiada kulit, maka dengan rumput. Tak ada kulit, rumput. Kulit lembu ke kulit kayu ke, asal boleh ya deh. Jadi dengan rumput. Dan jikalau tiada rumput, maka dilumurkan dengan lumpur. Jadi hak lumpur tu hak lah sekali dah. Anggap kita peringkat zaman kita ni tak ada lah siapa begitu sekali ni. Benda tu, perkara tu, kakah tu banyak sangat lagi. Jadi tak sepatutnya lah kita nak terus pada yang lumpur. Situ dulu pada petang ni. Sambungannya ila angkol faslun, pada menyatakan sekurang-kurang sembahyang itu bahawa diniat ke aku sembahyang ke atas mayat yang hadir fardu kifayah 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala
آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما الله فقهنا في الدين وعلم التأويل وجعلنا من عبادك المخلصين وجعلنا من أولياءك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.